Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ramla, apa khabar? Ari, Alhamdulillah. Helmi. Ini Alhamdulillah. tengah circuit breaker ni buat apa? Macam mana keadaan? Alhamdulillah semuanya baik-baik. Dekat rumah je ni dah. Dekat rumah je lah, buat kerja kat rumah kan. Maaf ya. Okey, dah boleh. Saya tengah share ni sekarang. Oh, sama jugalah tengah. Okey. Alhamdulillah. Ramla, apa khabar? Ari, Alhamdulillah. Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat apa? Macam mana keadaan? Alhamdulillah semuanya baik-baik. Dekat rumah je ni dah. Okay, silentkan your phone. Silentkan phone. Okey, kita live. Terlebih dahulu kita mulakan dengan itu bacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita bincang hari ini kita mendapat kata-kata rahmat dan barakat daripada Allah SWT. Dan perkara-perkara yang dibincangkan ni dapat memberi manfaat kepada mereka yang mendengar kita lah, yang sudi mendengar kita. Kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Mustafa Kamal Osman. Kita pun dah berkecimpung dalam arena ni lebih kurang 27 tahun lah, tak silap. 27 years lah. Daripada anak saya umur 1 tahun, anak yang nombor 1 tu. Alhamdulillah still going strong sehingga kini, dan alhamdulillah lah rezeki kita dalam arena ini, dan dewasa ini kita tengok banyak yang lebih rancak. Pada mula-mula dulu join nak cari orang Melayu yang buat perancangan kewangan ni susah betul, tapi sekarang alhamdulillah depan saya ada 4 orang. Helmi, Ramla dan Ari tu okey. So mungkin next Ramla perkenalkan diri. Assalamualaikum semua. Nama saya Ramla. Waalaikumsalam. I have been working as a financial advisor selama 10 tahun sekarang. Dan kenapa saya masuk industri ni? Basically pasal bila I ada anak kan. And dulu I kerja dengan dalam manufacturing lah. And it's a medical manufacturing company, so I work very long hours. So I just bring him home to put him to sleep. Macam very weird to be a mother like that, right? So that is why I joined this industry. Okay. 10 years Ramla. Dia tak diam tahun. Okay, alhamdulillah. Time fly by. Okay. Mungkin Ari, what about yourself? Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sama ada yang mengenali saya atau tidak. Okay. Saya Ari Yusmir Ishak, penasihat kewangan, bersama-sama member-member saya lah yang di sini ni, yang tiga-tiga ni. Kami semua sebenarnya dalam syarikat yang sama. Saya telah berkecimpung dalam arena ni selama 19 tahun lah, to be precise. Daripada 1 Januari 2001. Itulah masanya waktu September 11. I think I went in at the wrong time lah. So crisis has begun. I have to adapt to the situation. Alhamdulillah. And followed by SARS semua. There's a lot of crisis lah. So alhamdulillah, for the past 19 years, actually I go into this industry by chance also. I nak kira actually time freedom actually, honestly. Sebab apa? Ada banyak perkara yang berlaku di dalam keluarga saya, seperti bapa saya yang sedang sakit, yang memerlukan perhatian untuk pergi ke hospital kan. Jadi kalau saya kerja 9 to 5 tu susah sikit lah. Jadi salah satunya sebab kerana untuk menjaga orang tua saya lah. Tapi alhamdulillah, sebenarnya saya ingatkan saya tak akan last sampai 19 tahun. Tapi 19 tahun. Alhamdulillah. Hikmah. Rezekinya datang dari sini lah, insyaAllah. Untuk membantu kita masyarakat Islam amnya lah di Singapura. Okey, Helmi silakan.
Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Helmi Hakim. Ya, saya pun adalah seorang penasihat kewangan. Kepakaran saya ialah membantu orang Islam di Singapura membina portfolio kewangan mereka secara patuh syariah supaya kita boleh hidup dengan bahagia di dunia dan akhirat. Amin, insyaAllah. Dan pada hari ini saya amat gembira lah kerana dapat bersama-sama tokoh-tokoh yang hebat-hebat sini seperti Cik Mustafa Kamal. Cik Mustafa Kamal adalah seorang manager yang berpengalaman lah. Kan, selama saya berkecimpung dalam industri ini sejak tahun 2007 kan, memang adalah jatuh bangun dia adalah cabaran-cabarannya, dan saya amat berterima kasih lah kerana ada individu seperti Cik Mustafa Kamal dapat membantu kami semua sejak kita berkecimpung dalam arena ni. Dan of course Abang Ari and Kak Ramla lah, kita semua ni dalam satu satu pasukan lah, satu Muslim group lah, satu team lah yang saling bantu-membantu untuk mematabatkan kewangan dalam kelompok orang Islam di Singapura ni. So dari platform yang amat baik lagi. Okey Cik Mus. Okay, dia tak diam kita punya pengalaman kalau kita satukan lebih kurang 70 tahun Masya Allah, 70 years. Kalau kita gabungkan 70 years of experience Okey lah. Tadi kita serahkan ni platform pada Encik Ari sebagai moderator kita. Silakan Ari. Alhamdulillah, saya dari Aero jadi moderator tapi saya ambil ni sebagai satu pengalaman lah tapi tak mengapa. Okey. Alhamdulillah kita sama-sama pada hari yang baik ini kita sudah melepasi 3 suku daripada bulan Ramadan. Sekarang masa 10 hari terakhir lah. Then at the same time kita pun also dalam krisis COVID-19 ni yang masih tak habis-habis besar kemungkinan lah solat hari raya pun tiada, mungkin haji pun mungkin akan ditunda. Saya tak tahu, insya-Allah lah. Kita doa yang terbaik. Tidaklah, kita doa yang baik lah. Yes. Okey, topik pada hari ni sebenarnya amat padat sekali. Kita ada hanya dalam 1 jam. Kita ada tinggal 45 minit aja. Kita ada banyak nak bincangkan, tapi kita buat kira secara summarize saja, summary aja for what we are going to share. Basically kita nak tahu, kita akan nak bincangkan apa yang berlaku pada ketika ini. Ramai orang kehilangan pekerjaan, ramai orang tidak tahu sama ada masa depan mereka menentu atau tidak. Jadi kita ada bentangkan panggil panelis kita ni, insya-Allah kita akan bentangkanlah satu persatu. Sesiapa yang ada pertanyaan sila tulis di ruangan komen, insya-Allah kita akan jawablah. Kita ada masa, kita akan jawab satu persatu. Kalau tak ada masa, kita mungkin akan adakan lagi satu sesi. Mana tahu, kita tengok macam mana respon kita pada hari ini. Itu terletak pada anda lah kalau ada. Kalau awak suka, awak belanja kita, love lah love di ruang komen. Okay, yes. Dah ready, dah excited. Okay, kita mulakan dengan mungkin dengan Sis Ramlah dulu. Okay, silakan Sis Ramlah. Okay, terima kasih Ari. Saya kena Aero lah ladies first lah. Jadi kali ni saya nak bilang I want to talk about financial planning the very basic financial block. So Cik Mus, awak nak share atau saya nak share? Okay. You share. So this is okay. Sebentar ya. Okay. Ini financial block. Okay. This is what we call financial. Boleh nampak tak? Ramlah sebentar. Saya dapat tahu ada yang tak dapat dengar. Boleh siapa yang menonton kita live ni, boleh letak di ruang komen sama ada audio jelas atau tidak. Kalau tidak, kita akan buat sesuatu. Boleh sesiapa tolong kira give some feedback sama ada anda dengar dengan penjelasan. Boleh dengar saya tak? Okey, dengar Okey. Boleh. Okey, silakan teruskan. Okey. Kita di dalam financial industry ni, kita ada what we call as financial block.
Dan if you notice, right at the bottom ni as a financial block ni macam Lego kan? Macam anak saya yang suka main Lego So he love to stack and it's exactly the same way and it's actually the same method on how we plan kita punya finance lah right at the bottom kalau you nampak di sini kita ada medical planning, family protection dan debt repayment planning. Okay. Kenapa yang ini semua di bawah? Basically kalau you notice in Singapore kita ada banyak high rise building. And if you notice the ones at the bottom, the units at the bottom are always larger than the one on top. Regardless that the one on top cost more lah pasal got a beautiful view lah kan. Dan how to say, saya ni sebenarnya nervous ni kan. Pertama kali tak online. So you Abang relax chill. Terlepak je, santai-santai je, relax. lepak ya. Yes. Okay, jadi medical planning, family protection and perhaps even debt repayment planning is right at the bottom because without them, it form as a, how to say, pillar, right? So that yang ke atas tak goyang. So it's very important that kita ada all these three if possible lah, okay, in order to have a secure finance. And especially when it comes to hospitalization lah. Kita semua tahu hospitalization bill kat Singapore ni it's not cheap. For example, macam my husband he went through 2 kneecap surgeries, okay, and each is 25,000. Cuba bayangkan tanpa medical insurance it is a big hole in the pocket lah kan. Betul. And if let's say for example also macam itu untuk bil besar lah and then macam arwah my father, okay, the heart attack itself it cost 40,000, right? And then itu yang bil besar lah that hospitalization insurance pays for. Apa pula yang kecil-kecil, for example bila anak I P1 dia telefon I daripada sekolah, mak, I punya tangan dengan kaki ni kenapa dot-dot merah ni mak? I go like, oh no. So saya bila dia balik, I quickly bring him to the doctor and then so the doctor cakap confirm HFMD. Oh. And then alhamdulillah, okay, I have a personal accident plan because the bill is 100 plus. Dia tak require any hospitalization. Tapi I ada personal accident so alhamdulillah it pays for it lah kan. Alhamdulillah. Sebaik ada. Yeah, exactly. So things like that and then especially macam critical illness juga Kita orang perempuan ni kan, kita macam-macam lah I mean it's also very sad to say that my family, both sides of my family semua ada breast cancer. My father's side, my mother's side ada breast cancer and bone cancer, which is very very sad lah. Right? And so in case when critical illness macam gini it comes in, right? At least kita ada insurance that can help us out lah. Because it's either that, from what I see lah I ni pun taklah muda sangat macam Helmi kan. Tak adalah, kita semua muda sama. Sama saja. We've been through a lot of financial situations lah in our life kan, and macam all the apa ni when finance drop and all that so bila things like that happen and then like my colleague kan, she was actually the management, honestly I tell you, the management was trying to find a reason to let her go when she got cancer because she got stage 3 cancer. And they have to find people to replace her job and all that lah kan. So at least with insurance, it actually help us lah in times of need like this kan, right? So also bila let's say for example, kalau kita tak ada, you know there is I tell you one story, one big slap to my face. Ni I tengah tidurkan anak I ni, si Irfan, 5 years old at that time.
dia memang suka berbual lah budak ni kan. Many talking, never stop. And then so dia tanya I bila tengah tidur tu kan, "Ma, what will happen to me when you die?" Wah, I terperanjat from a 5 years old now. Kan? Tanya me like that. So what I do is that the next day I wake up, I start planning everything. I make sure that I pack myself padat-padatnya dengan all the insurances, and I call lawyer and all that. Make sure that he is secured when I'm not there, because kita ni tak tahu kan what is going to happen in the future. Right? So I have so many stories to tell you actually, right? Tapi I rasa I don't want to take up so much time lah. If you want to ask me more or just chat with me, right? You can write to me, you can PM me, or you can write the comments below, right? And so I think the next topic is budget planning, because all this that we are planning for, it also ties into budgeting lah. Jadi over to you, Ari. Okey, Alhamdulillah. Tapi sebelum saya teruskan, sis, saya nak tanya sikit. Dalam situasi sekarang COVID-19 tu, yalah kita tahu yang the importance of insurance, financial planning, everything. Tapi ada tak you punya klien yang rasakan kata, Ramlah, saya rasa saya nak berhentikan lah. Saya nak hentikan saya punya insurans semualah. Tak ada ruang kira. Saya pun khawatir tak ada kerja, saya akan diberhentikan. Banyak belanja yang harus saya adakan sewaktu inilah. Apa pendapat anda? Memang ada. My client ada yang contact I lah and say that Ramla, I cannot afford. I want to terminate. Which to me is very sad lah. Pasal we never know when we need it. So we should, kalau let's say macam for example, I know that because of the situation right now, we are not able to afford. I think we should, what I tell my client lah, you should relook into your budget again, and then don't terminate, but just reduce the premium and tengok di mana kita punya budget lah and we just go down to the more comfortable stage. And in future, because it's like kita tak tahu at this time, kalau let's say you sakit ke apa, then how? What we gonna do? Kan? So it's not advisable to terminate lah, honestly. Yeah. And I do have clients who call me, they want to terminate because they lost their job. Those who are macam Grab drivers. And even those in high position, my client call me and they said that, Ramla, I lost my job because the company cannot afford. This was before the government punya announcement lah, the company already terminated them, which is rather sad lah. Kan? So I do tell them, you try lah, and then so what they do is that they actually lower down lah to the next premium level. At least they have some form of insurance coverage, which is very important. I see. Yalah, kalau sesiapa di luar sana ada masalah tentang pembayaran insurans mereka, jangan hentikan dulu. Seek advice dulu, especially from your own agent. Itu nasihat saya. Sebab kebanyakan orang, perkara yang utama sekali yang mereka fikir buat bayaran insurans. Tapi kita harus tahu bahawasanya insurans ni akan melindung anda dan keluarga anda bila masa-masa yang akan tentu. Bukan kita hidup bukan hanya waktu COVID-19 aja, perpanjangan. Jadi ini amat penting sekali. Okey, saya ini masa saya untuk memberikan sikit pandangan saya tentang bajet. Okey, tadi seperti apa yang Sis Ramlah telah terangkan, ramai adalah segelintir daripada kawan saya, klien-klien saya kata, Ari, saya tak cukup wang kan. Masalah banyak sangat pening kepala, tak banyak atau wang. Money not enough. Always money not enough. Okey, tapi sebenarnya kalau kita alihkan pandangan kita daripada money not enough, we should ask ourselves where the money goes to. That means ada awareness before change lah, ABC. Betul. This is a very very basic thing that we need to actually instill in ourselves, that we need to know where the money goes to. That's why budget is very very important before you make any planning about to do your money, nak beli apa, nak beli insurans ke, nak beli kereta ke apa. Budgeting is very important. You kena
adakan bajet yang sesuai untuk anda dan keluarga anda. Saya selalu kongsi dengan klien-klien saya 3 langkah lah dalam menguruskan bajet, iaitu kita harus pastikan aliran tunai kita berjalan dengan lancarnya, as smooth as possible. Okey, langkah pertama, bila anda dapat gaji selalunya kita buat apa? Belanja lah. Belanja keluar Juli. je keluar Letak. pergi makan, pergi lepak ke apa kan, beli semua. Tapi kita harus adakan tabiat ni lah kan, setiap kali gaji masuk kan, kita ketepikan sebahagian daripada wang gaji kita. Dalam Inggeris kata pay yourself first lah. Sebab yang peratusan yang anda ketepikan ni boleh menolong anda dalam situasi sebegini. Okey? Jadi berapa banyak jumlah yang harus ketepikan? Kira rule of thumb lah tak semestinya ikut saya, tapi sebenarnya kebanyakan penasihat kewangan di luar sana akan mengatakan antara 10% lah atau 20%. Kalau 20% kalau lagi bagus. Kalau setidak-tidaknya 10% daripada gaji anda diketepikan untuk masa-masa hadapan. Okey? Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita harus bayar bil dengan segera lah. Kalau kita ada banyak bil yang tertunggak, makin lama makin tidak bayar, terutama sekali bil-bil kad kredit atau kalau tak bayar habislah kan. Jadi you punya masalah not enough money tu will be non-stop lah forever. So disarankan untuk bayar bil dengan segera. Langkah ketiga, hidup ikut kemampuan. Ini yang bajet yang kita harus adakan. Mati-mati harus belanja ikut kemampuan anda. Okay? That means pay yourself bayar sendiri lah. Bayar hidup ikut kemampuan anda lah. Ukur baju di badan sendiri. Betul Lami. Okay? Daripada ikut hidup ikut kemampuan anda ini, termasuk pada pay yourself first lagi tadi lah. Okay, pay yourself first ni untuk apa? Ini important sebab masa-masa yang zaman krisis ni, kebanyakan kita tak ada emergency fund. Dana kecemasan. Sebab tu kalau kabut lah kalau kita ada berlaku ni, berlaku krisis tak ada dana kecemasan, kita harus menggunakan wang simpanan yang lain. Mungkin wang simpanan tu diperuntukkan untuk pembelajaran sekolah anak anda ataupun untuk persaraan. Tapi kalau digunakan makin lama makin kurang, jadi you punya plan pun dah lari lah kan. Jadi sediakan dana kecemasan. Sebab dana kecemasan ini pun dapat membantu. Saya rasa kebanyakan kita yang mempunyai anak mesti anak mesti sakit kan. Mungkin sebulan sekali atau every few months pun mesti ada sakit. Jadi perlu wang untuk pergi ke klinik. Jadi kalau kita adakan dana kecemasan ni, kita tak akan gunakan dana-dana yang lain kan, simpanan-simpanan lain. Jadi kita gunakan wang untuk dalam dana kecemasan ni. Atau katakan you punya washing machine rosak. Nak repair nak kena bayar juga kan. Jadi kita gunakan duit daripada dana kecemasan ni. Dengan wang yang telah ada ni pun kita akan membeli barang-barang yang nilai tinggi tu tanpa hire purchase lah kan. Selalunya kita masyarakat amnya suka hire purchase, especially hari raya ni. Wah, nak beli TV besar kan, wah nak cantikkan rumah. Saya ni sekarang COVID, I think you punya number of visitor pun kurang, tapi selalunya lah kan secara amnya nak beli TV baru, hire purchase. Jarang kita lihat orang beli tunai. So dengan ada wang yang you telah ketepikan ni, boleh beli secara tunai. Last one, matlamat hidup yang penting. Jadi duit ni kita akan asingkan untuk matlamat hidup penting seperti apa? Seperti beli insurans untuk anda dan keluarga anda. Kalau kita sakit-sakit kan dapat gunakan. Dan dana boleh gunakan untuk dana persaraan dan persekolahan anak-anak. Okay. Sesuatu itu saya share. Nanti kalau ada masa saya akan terangkan lebih lanjut. Okey, saya alihkan pandangan kepada Encik Mustafa untuk berikan sedikit pandangan anda.
Okey. Terima kasih Cik Ari kalau dia punya Facebook nama Abang Ari Okey. Maaf Mungkin Cik Ahmad, Mustafa minta maaf. Salah, saya ni shop apa tu, sepatutnya ruangan ini saya serahkan kepada Helmi. Awak lah. Okey. Elmi. Okey. Maaf pasal Helmi. kita nak ada kesinambungan gitu kan. Yes, Sorry. Yeah. Ya, first Kak Ramla dah sentuh lah tentang apa ni, tentang, boleh dengar suara saya? Okey, Kak Ramla dah sentuh lah tentang apa ni, tentang piramid tadi tu kan. Kepentingan, keutamaan perlu ada medical insurance plan, hospital insurance plan. Ni untuk saya penting sangat-sangat lah hospital insurance plan ni. Pasal apa? Pasal tahun lepas kan, pada malam raya kan, saya kan terpaksa berkurung dalam hospital. Dekat mana? Dekat Mount Elizabeth Novena. Malam raya tu saya terkurung kat hospital. Selama berapa lama? Selama 8 hari. Kan? So selama itulah apa ni, tempat saya bertidur kat situ. Cuma apa saya nak tekan kat sini ialah bil saya tu agak tinggi juga. Hospital bil saya tahun lepas tu dalam $30,000. So kalau misalnya kan seperti apa yang Kak Ramla tekankan tadi, kalau kita tak ada hospital insurance plan tu, koyak lah kan kita ni poket. Mana nak cakap duit, mana nak cari duit kan untuk bayar bil hospital yang tinggi tu. So pertama sekali memang betul apa yang ditekankan oleh Kak Ramla, keperluan untuk adakan plan hospital insurance yang komprehensif. Ini wajib ada. Kena ada, perlu ada. Kalau tak ada, susah sangat-sangat. Can I just add? Some people tell me that no, they have a lot of saving. So tak payah medical insurance. Yes, I got of course I try to sell them savings plan lah Okay, tapi I think it make a huge dent because I don't have clients who are actually company owners and they buy hospital plan because orang cakap dengan I, kenapa diorang mesti take it out from the pocket when insurance can pay for it? Betul. Ya. Di ambang pintu hospital kan, di dalam bilik observation ward tu apa yang berlaku kan, pasal ni pertama kali dalam sejarah saya masuk hospital. Klien masuk hospital dah ramai dah, tapi diri sendiri masuk hospital kan, warded kan tak pernah. So di dalam observation ward tu, tak kapai-kapai saya menggenggam handphone saya ni kan, saya log in sekejap aku ada hospital insurance plan tak? And kalau aku ada hospital plan kan, aku dah bayar tak premium tu? Takut tau. No, pasal apa? Pasal kadang-kadang kita ni penasihat kewangan kita sibuk. Kita ada ramai klien, kita sibuk kan, kita kisah kan portfolio klien-klien kita, tapi kadang-kadang diri kita sendiri kan kita terlepas pandang. Mungkin terlepas pandang untuk bayar premium. Cuma nak disebutkan alhamdulillah lah time itu saya ada comprehensive plan insurance yang menyeluruh gitu. Dan bil hospital saya kan dalam anggaran $30,000 kan dibayar sepenuhnya oleh insurance company. So memang betul apa Kak Ramla sentuh tadi tentang keperluan untuk ada plan insurance yang komprehensif. Dan lepas tu Abang Ari pula sentuh tentang keperluan untuk buat simpanan setiap bulan pay yourself first 10% ke 20% ke. Itu adalah sesuatu apa ni yang saya sarankanlah kepada semua juga tu yang baru saja melangkah ke alam pekerjaan. Once you step into the working force, terus mulakan untuk simpan duit. Okay, and betul juga tadi Abang Ari sentuh juga tentang apa ni, tentang ada keperluan untuk kita adakan dana kecemasan. Dana kecemasan perlu ada lah. Sekurang-kurangnya at least 3 bulan daripada pembelanjaan bulanan kita itu perlu ada gitu. Pasal apa? Pasal kalau tak kan, macam dia sentuh tadi, kalau nak pergi jumpa doktor ke apa, anak sakit ke apa, mana nak dapat duit? Kita jumpa doktor, kita bayar pakai duit. Kita tak bayar pakai daun. So mesti ada dana kecemasan. So alhamdulillah kalau kita dah ada contoh tadi Kak Ana sentuh plan insurance yang komprehensif dah ada. Dan seperti apa ni Abang Ari sentuh tu kan, tentang apa ni dana kecemasan dan simpanan yang konsisten itu dah ada, tabiat simpanan dah ada tu. Yang ketiganya tadi kan, apa yang kita patut lihat sekarang ni, benda ni disebut sebagai opportunity fund. Opportunity fund. Ni apa benda ni opportunity fund ni? Ni dana-dana kita yang berlebihan ni kan untuk kita laburkan. Sebab apa? Kita perlu ada. Sekarang dalam masa yang genting tau. Sekarang dalam masa yang kira begitu baik sekarang ni. Pasal sekarang ni kita ada benda ni panggil peluang. Dan peluang keemasan ini kan, dia datang setiap 10 tahun. Dia bukan bila-bila masa aja ada peluang ni. Dia datang setiap 10 tahun. Kenapa saya kata setiap 10 tahun? Sekarang ni apa yang kita sedang menghadapi kan. Kita sedang menghadapi benda ni panggil recession. Recession tu apa benda exactly? Apa sebabkan apa benda ni panggil recession?
Recession sebenarnya market tengah mengundum. Dan ada sekarang ni adalah masa yang terbaik untuk kita buat penambahan, top up and buy the units at a very cheap price. Tapi apa benda yang menyebabkan recession? Recession berlaku sebab pertama sekali orang tak berbelanja. Kita tak boleh belanja pasal lockdown, pasal circuit breaker. Jadi kita tak boleh keluar untuk berbelanja. Itu yang pertama. Dan yang keduanya kan, kita tak boleh pergi ke luar negeri ke, tak boleh kan? Kita tak berbelanja. Yang keduanya, apa yang menyebabkan recession ni, business dia tak buat keuntungan. So instead of tak buat keuntungan, dia buat kerugian. So sebab itulah recession ni berlaku. And orang tanya, recession ni, krisis ni berapa lama exactly? Kalau kita tengok kan, kalau kita buat pembandingan dengan krisis-krisis yang telah berlaku pada tempoh lalu kan, tahun 2008-2009, the subprime mortgage crisis, which lead to the global economic crisis. That one is a financial crisis. Kalau kita pantau tahun 1997, Asian financial crisis, that one is a financial crisis. Kalau kita pantau 1987 Black Monday, that one is a financial crisis. Pada hari ini kita sedang menghadapi benda ni panggil health crisis. So health crisis ni kan, dia berbeza dengan financial crisis yang telah berlaku tempoh-tempoh yang lalu ni. Kalau financial crisis kan, orang untuk mula confident and berbelanja, dia akan makan masa juga. Dalam 1 tahun lebih kat gitu. Kan, cuma health crisis ni, bila masa kerajaan telah membolehkan sesiapa saja kat luar sana ni kan untuk keluar freely, untuk keluar negara dah berbelanja gitu kan, kita akan menghadapi there will be a reversal of trend lah. Sekarang tengah downturn, dia akan meningkat naik itu. So sebelum benda tu berlaku, apa yang saya sarankan kepada semua klien saya kat luar sana ni, sekarang ni kita ada benda ni panggil window of opportunity, peluang. Peluang kemasan untuk kita lihat, review dengan penasihat kewangan kita dari segi investment, dari segi pelaburan. Kerana apa? Kerana sekarang adalah masa yang terbaik untuk kita beli stok ke atau beli pelaburan apa-apa sekalipun kan dengan harga yang murah. So bila dia harga dia naik, meningkat balik itu, di situlah kita akan mendapati kita penjana keuntungan dari segi capital appreciation. Okay, so inilah perkongsian dari saya sekarang ni. Back to Cik Mustafa Kamal. Okey, terima kasih Helmi Okey, dan juga kepada Ramla dan Nari yang dah berkongsi tu. Okey, mungkin saya setuju sekali. Baru-baru ni pun saya pun baru buat beberapa top up. Inilah window of opportunity. Macam kita dalam arena ni, kalau kita tengok, itu yang kita cakap tadi awal-awal tadi, kita ada lebih 70 tahun pengalaman. Bermakna kita dah lalui krisis-krisis yang dinyatakan oleh Hilmi. Contohnya Black Monday, pada tu Asian Financial Crisis, subprime, ada tu ini World Trade Center punya yang September 11, then the Europe crisis, Greece punya bankrupt. Dan juga last yang ini sebelum COVID ni Brexit, Britain keluar daripada UE, European Union. Dan setiap kali apa yang kita dapati, setiap kali bila kita ada penurunan dari segi saham-saham ni semua, inilah peluang. Tapi yang kita selalu takutkan ialah bila orang takut, bila tengok makin pasaran jatuh, aku rugi. Jadi akhirnya dia orang keluar. Bila dia orang keluar, dia orang tak dapat nak kata orang tu ambil kesempatan peluang yang kata orang tu yang boleh terdapat. Okey. Mungkin saya nak kata orang tu menyingkap balik lah antara sebab kita adakan forum ni seperti tadi yang tak ada sama Ramla atau siapa yang cakap yang dalam masa ini ada yang kata tak ada duit nak teruskan nak bayar premium. Jadi itu yang kita khawatirkan. Sebab di saat-saat inilah yang seperti medical insurance ni amat penting bagi kita. Dan kita kalau sekiranya ada polisi-polisi yang kita ada ni amat penting untuk kita kekalkan. Tapi apa yang kita mungkin kalau saya nak boleh hujahkan yang utama yang kita harus lakukan bila kita menghadapi krisis sebegini, kita harus buat satu yang dinamakan financial housekeeping. Financial housekeeping. Mana kita buka kita punya wardrobe tu kan. Kalau kita nak buat housekeeping, kita buka
almari kita tengok mana baju-baju yang kita dah tak boleh pakai ke atau tak nak pakai ke, tu kita keluarkan kan. Keluar, kita simpan ke, dan tu sama ada kita nak agihkan ke atau yang lain tu terpulang lah. Tapi begitu jugalah dalam situasi gini tambahan bulan Ramadan lagi bulan Ramadan ni bulan taubat bulan kata orang itu rehabilitation, pemulihan, bulan di mana kita bertekad untuk buat pembaharuan dan satu reflection lah jadi apa kita buat sempena dengan bulan Ramadan ni, kita apa kita boleh buat, kita tengok go back to basic. Kalau kita rasa bila kita dah buat ni, buka almari kita ni, kita tengok apa perkara-perkara yang kita pembaziran yang kita pernah buat selama ini kan. Mungkin inilah masanya kita buat pemulihan, rehabilitation. Bagaimana kita rehabilit? Kalau kita pernah kata orang tu, kalau bulan puasa ni atau waktu-waktu biasa kita kalau makan di restoran atau di makan luar, mungkin masanya untuk kita berjimat cermat. Bukan berjimat cermat, kita lebih berjimat cermat. Kita ni we go back to basic. Kalau ikutkan kalau Maslow hierarchy of need yang the basic need is just food and accommodation. Mana kalau kita go back to food, makan apa kita makan? Nasi, sayur dan mungkin ikan. Ini dah basic thing. Kalau saya ingat waktu saya kecil-kecil dulu, inilah 3 perkara yang saya makan yang sehingga hari ni besar gebur gini nasi, sayur dan ikan. Itu yang ikan tu dan lainnya bergantung pada kreativiti. Itulah ibu saya dan orang rumah saya untuk masak ikan tu masak celok, masak masak kicap kata apa. All go back to basic. Jadi kalau kita nyingkap balik inilah bila kita menghadapi krisis ini, kita semak balik, kita buat satu penyimakan dalam kita punya perbelanjaan, kita mana yang kita rasa kita boleh cut down, kita cut down daripada kita terus kata orang tu berhentikan polisi-polisi yang kita dah ambil ni kan. Semata-mata kita nak selamatkan yang 100, 200, 300 sebulan tu kan, kita akhirnya bila kita keperluan nanti kita yang kata orang tu rasa kecewa. Kita tak ada coverage. Jadi ini pandangan saya lah pandangan saya. Sebab kalau kita tengok tadi ada disentuh tentang opportunity fund, creating opportunity fund ni semua kita tengok dari segi hadis Rasulullah the most beloved deed to Allah is that which is regular and constant even if it is little. Bermakna walaupun ini dari perspektif kalau yang hadis tu dari perspektif charity, kita memberi kata orang tu amal atau kita buat sedekah kan. Tapi kalau kita berbalik macam apa yang dia cakap tu, pay yourself, kita sedekah pada diri kita tu. Walaupun kita sedikit kan, tapi kalau regular and constant, bayangkan bila masa dalam krisis-krisis sebegini, InsyaAllah kita ada reserve fund yang untuk kita kata tu dapat kita kata tu gunakan untuk mengarungi ni masa-masa sebeginilah. Jadi yang itulah dari perspektif, walaupun itu hadis tu dari perspektif sedekah charity tapi kalau kita gunakan untuk diri kita sendiri bermakna kalau saya boleh gunakan mohon maaf pada kalau salah ustaz-ustaz sana instead kita sedekah pada diri kita, instead of pay ourselves kita sedekah regular and cost, even though how little, tapi insyaAllah after some years bayangkan jumlah yang kita dah tersimpan tu lah. Lagi tentang lagi cakap pasal tentang krisis ni lah kita tengok dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 sesungguhnya berserta kesulitan ada kemudahan. 2 kali disebut sesungguhnya berserta kesulitan ada kemudahan. Bermakna kalau setiap kali saya kalau baca surah ni saya mengingatkan saya pada apa? Ya, bila ada krisis ni
kita tahu kita sekarang tengah dalam kerisauan tentang mana nak fikirkan kerja ni boleh bertahan. Macam kalau kita ni kata orang tu kerja sendiri, kita mana nak cari client, orang tu sekarang tak boleh kata orang tu nak pergi jumpa face to face, sekarang kena face to face. Mana kita macam apa kita buat ni sekarang lah. Dan adakah klien-klien atau prospek-prospek saya tu bersedia untuk ada face to face? Itu another thing. Okay. Jadi apa yang perlu kita fikirkan ialah kesempatan tu, peluang tu. Bila dalam situasi begini ni, macam mana kita mempersiapkan diri kita tu, menyediakan diri kita tu untuk menghadapi masa-masa yang akan balik ke normal. Macam kalau saya ingat ambil pengalaman pada tahun 2011 tak silap lah. Ketika itu ketika tu yang September 11 kalau tak silap saya. Banyak bila pasaran jatuh dan sebagainya. Jadi bila saya jumpa banyak orang, bila kita jumpa nak tanya tentang bila keadaan dah mula nampak keredaan tu, nampak ada pemulihan tu, bila kita bertemu dan untuk kebaikan orang, semua macam masih takut. Mereka tak bersedia. Tapi lepas 2-3 tahun kemudian baru mereka mula masuk balik ke pasaran. Jadi itu yang kita kadang-kadang tu kerugiannya lah. Bayangkan kalau awal-awal masuk, saya ingat lagi bila saya mula masuk yang selepas Asian Financial Crisis tu. Sewaktu Asian Financial Crisis tu, saya mula menceburi investment. Memang tengok dia punya harga unit jatuh, menurun. Macam mana Tapi setiap kali bila saya tengok, walaupun dia menurun, jumlah unit yang dibeli tu banyak. Itu yang buat keyakinan lah. Jadi inilah masa-masanya kita tengok cari kata orang tu mempersiapkan diri. Yang pentingnya sekarang ni, walaupun COVID-19 kita risau macam mana kerja kekal ke tidak, ataupun adakah kita kehilang pendapatan dan sebagainya. Tapi dalam kita risau ni, jangan kita lupa ni dua ayat ni sesungguhnya berserta kesulitan tu ada kemudahan. Kita tengok apakah hikmah dan bagaimanakah kita nak memanfaatkan hikmah yang Allah Ta'ala tunjukkan tu lah. Lagi yang dalam ini pula ini salah satu kata orang tu pengalaman yang kita berempat ni lah. Dalam kalau kita ingat yang saya nak share ni lah kita share sekejap Silakan. Okey. Ini lagi satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kerana saya lagi sekali nampak? Besarkan. Nampak. Okey. Okey. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Walaupun ni dari perspektif kata orang tu keagamaan, tapi kalau saya ingin letak dari perspektif perancangan kewangan kita ingat waktu muda kita sebelum waktu tua. Okeylah sekarang ni kita pun dah berumur lah. Tapi pada istilah muda pada saya tu ialah selagi kita boleh berjalan, bergerak, keluar rumah dan bekerja, itu kita tetap masih muda lagi. Yang bila waktu kita tua tu bila kita dah tak bermain, dah tak boleh berjalan dan sebagainya, dah tak boleh kata orang tu bekerja. Jadi waktu kita ni masih ada tulang pak kerat yang masih boleh bergerak ni, waktu itulah kita usahalah. Kita kata orang tu teruskan usaha-usaha yang kita dah buat tu, jangan rasa dan sebagainya. Waktu kita sihat sebelum sakit tu, walau sekarang ni kita sihat, mungkin jadi apa yang arahan-arahan yang diberi oleh pemerintah tu kita ikut. Dan juga dari segi perspektif perancangan kewangan tu, waktu kita sihat ni lah kita kena beli medical insurance
penting tak kira lah daripada syarikat apalah, pentingnya kita mesti ada medical insurance. Sebab apa? Kalau sekiranya dah sakit baru nak beli, mungkin syarikat insurans tu tak akan menerima kita. Tak agak. Kalau terima pun ada yang dinamakan exclusion. Exclusion. Jadi waktu kita sihat ni lah yang waktu kita ni. Dan syarikat-syarikat tu ni dia orang perlu kata tu kumpulkan premium-premium yang sihat. Apa yang dimaksudkan premium-premium sihat ni ialah yang premium-premium yang orang yang sihat sebelum dia mula membayar tuntutan. Tu. Itu waktu kaya sebelum miskin inilah waktu kita kaya ni kita masih banyak masa ni pada saya mungkin kita sekarang dalam kesempitan keuangan dan sebagainya, tapi kita sekarang ni dalam COVID ni kita kaya dengan masa. Lagi siapa yang kena work at home, circuit breaker, tak boleh keluar dan sebagainya. Jadi kita kaya dengan masa. Mungkin bukan dengan wang ringgit lah. Jadi bila kita dah kaya dengan masa ni, kita fikirkan bagaimana nak memanfaatkan masa-masa ni. Jadi antara apa yang kita dah buat ni ialah ni kita explore social media, kita explore macam mana nak buat forum live kat Facebook. Kita gunakan, orang dah start gunakan Zoom. Kan sekarang kalau kita tengok tadarus pun dah Zoom. Di Masjid Besar Rahman hampir dekat 60 orang yang bertadarus satu kali masa. 3 tak boleh satu masa, kita gajikan 3 grup. Masya-Allah. Jadi kita tengok inilah kaya masa ni sekarang ni. Jadi bila kita kaya masa, kita fikirkan inilah masanya untuk kita fikirkan tentang tu. Bila kaya masa kita, makna kita pun dalam keadaan lapang. Kita tak sibuk. Jadi inilah masanya kita mencari ilmu-ilmu baru. Kita kalau kita masih kata orang tu pegang handphone, smartphone kita, Samsung ke, iPad ke, atau ke Apple ke, kita Google lah atau surf internet, tengok apa-apa ilmu yang kita boleh dapatkan. Bagi mereka makin macam Ramla, tengoklah resepi-resepi baru ke. Mungkin kalau macam Helmi, apa game-game baru ke apa ke atau mungkin dari segi kata orang tu kalau kita ni dalam arena perancangan kewangan ni mungkin apakah dia yang ilmu-ilmu baru dari segi pelaburan dan sebagainya lah. Dan juga waktu kita lapang ni lah, inilah masanya kita explore. Dan masa yang terbaik lah actually. Masa yang terbaik. Dan diri. Betul. Jadi yang akhirnya waktu kita hidup sebelum mati ni, kita cuba macam mana kita nak fikirkan. Inilah juga waktu kita lapang ni kita fikir. Tadi Ramla cakap pasal jumpa lawyer, buat semua kan wasiat dan sebagainya. Inilah masa ni kita tengok. Kalau sekiranya kita tak ada adakah isteri kita atau suami kita atau anak-anak kita ni terjamin hidup diorang. Jadi ini masanya kita fikirkan. Bukan bila kita dah terbaring di katil hospital baru kita nak memikirkan. Inilah waktu terlapang. Dan waktu kita hidup ni sebelum kita mati, sedekah, buat amal dan pasal apa kita ingatlah bila kita tak ada nanti satu hari 3 perkara akan ikut kita ke tanah perkuburan. 2 akan pulang, harta kita dan waris kita akan pulang, tapi amal kita yang kita bawa ke akhirat. Jadi inilah waktu kita hidup, amal-amal kita lah. Jadi itu yang kata orang tu yang sedikit saya nak kongsi lah dari perspektif perancangan kewangan. Walaupun ni hadis-hadis Rasulullah sebenarnya Rasulullah dah memberi kita banyak guidance mungkin terpulang pada kita untuk memikirkannya lah itu. Okay, Ari, back to you. Terima kasih Mustafa Kamal, perkongsian yang baik dan hebat sekali. Alhamdulillah, saya pun sikit sebanyak pun dapat ilmu daripada perkongsian anda. Okey, saya sekarang lihat di komen Facebook. Saya rasa kita perlu minta maaf kepada siapa yang tak dapat masuk kepada live Facebook ni lah. Buat maaf sekali lagi, inilah kali pertama kita adakan sesi Facebook live. Mungkin ada kegenjotan. Minta maaf sekali lagi. InsyaAllah kalau ada masa di lain hari, kita akan adakan dan kita akan buat lebih baik lagi.
Okey, kita ada dalam 5 minit lagi kita rumuskan apa yang kita telah bincangkan. Mungkin kita mula balik kepada Ramlah. Silakan. So from what I said just now, jadi in a financial block, okay, in a triangle, or I call it simply a triangle. Jadi for the pillars, the basic foundation untuk kita memperkukuhkan kewangan kita, ya. So we have to have medical planning. Tadi apa tadi saya cakap tadi? You see, I am so nervous, I forget everything. Tak apa. Basically, it's all about protection. Importance of protection. Thank you, Helmi. So basically, it's about protection in every aspect, right? So as long as we have that as a foundation block, and then whatever that we plan after that, macam Ari cakap, macam Helmi cakap, dan Cik Mus, okay? So whatever you plan after that, it will be intact, and dia tak akan roboh sebegitu aja, okay? Then of course macam tadi Cik Mus cakap about is it Helmi to have medical insurance, very important at this time. Or tidak, it's a big hole in the pocket. Why should you? Macam my husband, he did twice kneecap surgery, kan? And it's 25,000 each. Kalau walaupun you ada 100,000 inside your bank, what's the point of paying the hospital? Betul. So to me that is very important. Okay, Ramlah, kalau sekiranya siapa di luar tu ingin berhubung dengan anda, macam mana boleh mereka hubungi anda? Okay, anda boleh berhubung saya di social media platform, okay, di Facebook, di Instagram, WhatsApp untuk customer saya, WhatsApp, dan you boleh nampak I punya telephone number di situ, you boleh contact me directly, right? And then I'm also on the company intraweb. You can also chat with me. You tak nak berbual dengan I, you can just chat with me online pun boleh at NTUC. Okay, terima kasih Ramlah. Saya serahkan kepada Helmi pula. Silakan. Saya terpaksa in out audio ni pasal saya kat rumah ni. Ada bising ni. Cute lah tu. Kadang saya in, kadang saya out. In, saya out. Tak macam-macam lagu boleh dengar. Tapi lagu budak-budak kecil lah kan, nyanyi-nyanyi gitu. Apa kita join sekali. Kita ada janji lagu raya. Belum, tak ada. Dari tak ada, macam tak ada mood sikit lah. Kita tengah mood mood lain lah kalau kadar lah. Sebelum malam terakhir sekarang ni. Okey, kalau saya nak rumuskan ni kan, sebab saya berbual pasal opportunity fund kan. Apa yang saya nak bagi tahu semua kat luar sana kan. Sekarang ni is a window of opportunity lah. Sekarang adalah masa yang kita ada peluang ni, panggil ni sebut pakai window of opportunity. Window of opportunity for us untuk beli beli pelaburan ke, beli apa macam pelaburan ke pada harga diskaun. Dalam erti kata dia Great Singapore Sale. Tapi kita tahulah Great Singapore Sale dia bukan hari ni dan untuk selama-lamanya. Tak. Dia untuk jangka masa yang singkat ni. Saya selalu bagi analogi lah. Analogi pada klien saya lah. Dia ibarat macam apa tau? Ibarat macam kita nak naik bas. Kita nak naik bas. Kita tahu dekat depan sana tu kan, dah nampak dah bus stop. Kan? Dan kita berjalan dah perlahan-lahan ke arah bus stop tu. Dan baru saja kita nak naik bas tu kan, baru je nak sampai dekat bus stop tu, tiba-tiba tu bas tu kan dia meluncur laju meninggalkan kita tu. So inilah analogi yang saya nak tekankan kat sini, seperti kita nak melabur juga gini. So sekarang ni adalah window of opportunity, masa yang terbaik untuk kita beli apa-apa dana yang patut syariah ke atau apa-apa pelaburan ke pada harga yang murah gitu kan. Tapi kalau kita tak ambil, kita berlengah, kita ambil masa yang lama untuk berfikir kan, to take action, then kita terpaksa menunggu lah opportunity seterusnya yang mungkin 10 tahun akan datang. Tapi satu benda yang saya katakan kat sini ialah jangan pula kan lepas dengar video ni terus buat pelaburan, jangan. Pasal pelaburan ni kena disaringkan dengan benda ni panggil ilmu. Kan perlu ada ilmu. Kalau tak ada ilmu tu susah juga kan. Tapi kalau kita rasanya kita nak berkecimpung dalam bidang pelaburan ni, sebaik-baiknya boleh hubungilah saya ke Cik Mustafa Kamal ke Abang Ari ke atau Ramlah kan. Kat Ramlah kita boleh kongsikan dengan lebih lanjut lah tentang peluang yang sedia ada sekarang ni. Cuma don't miss opportunity. Sebab saya cakap peluang ni kan datang kan sekali dalam 10 tahun.
once in every 10 years. Sekarang umur kita dah berapa dah? Kan? Macam saya sekarang dah umur berapa? Dah 34, 35 dah masuk ni. Kan? Kalau tertinggal ni kan, maknanya saya kena tunggulah sampai umur 45 tu. Baru lagi satu krisis akan datang. So ramai di antara kita tak sanggup lah nak tunggu lama sangat, 10 tahun lagi tu kan. So sekarang ni structurekan kewangan kita dengan baik kan, dan kalau ada benda ni panggil opportunity fund, hubungilah konsultan kewangan anda untuk bincangkan dengan lebih lanjut bagaimana anda dapat menjana dan meraih keuntungan yang maksimal pada waktu ni, pada waktu krisis health crisis atau krisis kesihatan sekarang ni. Alright, okay, back to you guys. Terima kasih Helmi. Ini satu pandangan yang baik juga. Ini sesuai untuk saya sebab saya rasa saya pilih saya punya usia persaraan mungkin sebelum umur 65 lah. Saya baru 25 tahun. Jadi kalau katakan gunakan opportunity fund 10 tahun, 30 tahun tu saya insya-Allah lah boleh bersara lah. Betul tak? InsyaAllah. Jadi ini ada masanya seperti itu. Tapi pada pendapat Helmi mana lagi bagus? Kalau kita ada selepuk ataupun kita bayar bulanan-bulanan untuk pelaburan. Okay. I mean untuk sekarang ramai klien saya memang mereka dah ada mereka dah ada plan bulanan lah kan. Saya selalu mengungsikan benda ni panggil dollar cost averaging. Kan, dollar cost averaging maksudnya dia akan letak caruman secara bulanan. Kan, tiap-tiap bulan dia simpan 300 ke, tiap-tiap bulan dia simpan 500 ke, atau tak pun dia simpan $200 tiap-tiap bulan. Itu mereka dah lakukan dah sekian lama lah untuk jangka masa panjang lah, untuk masa 15 tahun ke 20 tahun, depending on dia punya objektif kewangan. Cuma apa yang saya nak tekan kat sini ni ialah masanya untuk kita buat benda ni panggil top up, buat benda ni panggil tambahan. Tambahan tu maksudnya apa tau? Maksudnya nak letak satu kali pukal gitu. Dan berapa banyak nak letakkan depend lah berapa banyak you ada in terms of your opportunity fund. Kalau you ada contoh 50,000 ni, of course benda-benda ni you boleh tanya lah, you boleh rujuk dengan your penasihat kewangan masing-masing gitu. Kan mereka akan ajarkan you apa yang patut dibuat. Cuma apa yang saya sentuhkan sekarang ni, kalau you ada duit satu kali pukal ni nak buat top up, buat top up at least dalam jangka masa 6 bulan ni. Pasal apa? Pasal krisis yang kita hadapi masa ni dia berlainan dengan krisis-krisis yang berlaku sebelumnya ni. Kan? Kalau kita rujuk kan, orang tanya tau, ni krisis ni kan, health crisis ni berapa lama ni corona ni kan, berapa lama ni kan. Kalau kita tengok, ni soalan yang ramai tanya saya, berapa lama ni corona ni kan, dia akan dia akan tempoh kan, tamat tempoh dia lah kan. So apa yang saya rujuk, kalau kita tengok lah kan, kita tengok sharing daripada Deputy Prime Minister kita, Mr. Heng Swee Keat, dekat budget supplementary speech, dia bagi tahu 1 tahun gitu. And kalau kita rujuk kan dari CNBC interview kan by Dr. Vivian Balakrishnan, dia pun cakap dalam masa 1 tahun juga gitu. Dan cuma saya selalunya apa yang saya buat, saya singkatkan lah. Kalau nak buat top up ke apa ni dalam jangka masa 6 bulan ni. And berapa banyak you nak top up, berapa banyak lah opportunity fund yang you ada lah. Cuma apa yang you perlu buat ni, buat penambahan tu dalam jangka masa 6 bulan ni. Sebab kalau you tak buat sekarang, and then you jumpa balik your penasihat kewangan kan, and tanya bila masanya lagi untuk top up kan, kita akan jawab satu je, tunggu lagi 10 tahun. Kalau anda ada masa yang panjang okey lah, tapi untuk saya 10 tahun tu lama juga nak tunggu tu kan. So take this opportunity, seize the opportunity once in every 10 years. Itulah message yang saya nak tekankan kat sini. Yes. Alhamdulillah. Okey, seperti siapa yang mendengar Facebook Live hari ini sebenarnya kami atau sesiapa penasihat kewangan anda sendiri, walaupun kita tak dapat bertemu bersua muka, ada media yang lain yang kita boleh lakukan seperti Zoom. Sebab kita semua selalu berjumpa klien kita di alam maya. Di sana di Zoom pun kita boleh buat rekomendasi ataupun buat review tentang apa policy yang anda ada. So there's no reason not to get not to have contact with your existing agent. Siapa yang tak ada agent tu, awak boleh hubungi kita semualah. InsyaAllah kita berbesar hati untuk menolong anda. Okey, selalunya saya sikit kasih saya pandangan lah. Kalau sekiranya siapa yang nak mendapat penerangan ataupun advice daripada saya, saya selalukan
saya selalu kongsi saya punya Islamic cash flow formula lah seperti gini. Boleh nampak? Tak nampak. Okey. Tak nampak tak apa. Okay, sesiapa yang ingin mengetahui lebih lanjut tu, hubungi saya lah. Kita boleh berbincang menerusi Zoom. Alhamdulillah saya mendapat beberapa klien yang dapat pandangan ataupun ilmu daripada perkongsian saya. Tak semestinya nak beli apa-apa, hanya saya berkongsi kepada masyarakat umum. Kalau ada masa yang sesuai tu, ada berminat untuk lanjutkan lagi perbincangan, kita boleh lakukan. Okey, kita sudah hampir 1.5 hari ni. Okey, last but not least, kita punya Tuan Guru Mustafa Kamal ni kita rumuskan segala-galanya dan kita menutupnya sekali lah, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, saya nak buat sedikit perkongsian jugalah ini Okey, ini satu cakap dasar daripada pengalaman lah tadi siapa tu Helmi ada menyatakan satu menjawab pertanyaan sama ada sekarang ni waktunya untuk kita kata orang tu melabur secara sedepuk ataupun regular lah. Jadi kalau bagi mereka yang pada pendapat mereka yang baru nak bermula kita gunakan dengan kata orang tu yang tadi saya guna balik kepada hadis saya cakap tadi tu kan, di mana kita digalakkan untuk buat regular and constant. Jadi inilah yang maksud maksud Helmi tadi tu. Tengok kalau saya boleh besarkan Okey. Ini pengalaman saya sendiri pada bila saya mula berceburi ni pada tahun 2000 ini post September 11. Ini salah satu pelaburan yang saya tu. Jadi bayangkan bila market tengah jatuh tu, dia tengah turun tu dia mula dapat harga unit $1.06 keturun ke 80 ini panik ni. Panik. Jadi ni pada waktu tu the dot-com bubble. Tapi kalau kita tengok di bawah ni yang bawah ni kita tengok kenapa setiap kali dia turun dia punya unit yang saya dapati meningkat daripada 3,004 daripada tu yang lagi satu 3,007 4,002 dan sebagainya. Itu yang memberikan keyakinan jadi alhamdulillah lepas dot-com bubble pergi kepada subprime, kemudian tu Euro crisis di mana Greece sampai di satu-satu negeri pertama dalam dunia yang kata orang tu mengistirkan bankruptcy dan sebagainya, dan akhirnya Brexit bila saya keluar exit pada tahun saya exit pada tahun 2019. Alhamdulillah. Ini cuma saya gunakan sebagai contoh lah. Jadi kalau kita tengok ini satu pengalaman lah. Kita kalau baru mereka yang nak menceburi gunakan dengan ini dia. Tapi kalau dalam masa-masa tertentu lah walaupun pada pelaburan saya ni alhamdulillah dia punya pulangan hampir dekat waktu tu dalam 8-9% tapi saya buat dua kesilapan. Okey. Kesilapan pertama ialah bila saya bayar tahunan, bukan saya bayar bulanan. Jadi kalau bayar bulanan tu bermakna kemungkinan saya boleh dapat kata tu capture dia punya downtrend, uptrend. Kemudian kesilapan kedua tu bila waktu-waktu krisis ni macam subprime ni semua saya tak buat top up. Apa yang Helmi cakap tadi lah. Jadi ini satu pengalaman lah. Jadi apa yang kata orang tu pakai ini. Dan alhamdulillah sejak dapat mengalami ini sendiri saya pun dah banyak jugalah orang yang kita dah menggalakkan, terutama sekali yang muda-muda lah untuk menggalakkan mereka untuk menceburi pelaburan. Okey, jadi untuk menggulungnya macam saya cakap tadi di masa-masa kini bukan masanya untuk kita memberhentikan polisi-polisi yang kita dah pernah ambil. Tapi malah apa yang kita harus lakukan ialah kita menyimak kita punya menyimak diri kita punya sikap-sikap cara kita berbelanja, apa yang kita belanjakan dan sebagainya kan. Mana yang kita dapat boleh cut down, kita cut down.
bagi mereka, contohnya lah, sebagai contoh. Bagi mereka yang merokok, mungkin mereka harus fikirkan bagaimana untuk mengurangkan atau memberhentikan. Setiap kali satu kotak tu dapat diselamatkan, mungkin pada saya lah, busuk-busuk pun boleh beli satu botol kicap dan sebagainya untuk kita makan bersama dengan keluarga. Tapi bagi yang bukan saya anti perokok, taklah, ini satu contoh. Dan juga yang lain-lain tu macam kalau kita biasa makan, kalau terutamalah kalau dululah saya cakap orang, saya sendiri pun ya, bila nak kata orang tu nak buka puasa, kadang-kadang fikir teringat makan ini makan itu, pergi beli. Tapi inilah masa-masanya kita fikirkan, bukan sahaja kerana COVID, tapi kita dapat double hikmah. Sebab apa? Kita menghadapi COVID dan juga kita menghadapi bulan Ramadan. Dan kita ambil kata orang tu hikmah bulan Ramadan ni, mana satu bulan yang kita buat rehabilitation, reform dan juga kita buat reflection. Kalau kita selama ini kita orangnya buat yang boros, kita mulalah ambil iktibar dan juga mula berjimat-jimat. Mudah-mudahan dengan penjimatan yang kita dah buat ni, kita dapat bukan saja menyimpan untuk masa depan, tapi kita juga dapat bersedekah untuk jalannya apa yang Allah ridai. Itu hujah saya lah sebagai penutup. Okay, nanti I close the thing I do the closing Silakan. Okay, jadi pada hadirin sekalian, sesi hari ini bukan untuk kata orang tu mengajar, untuk kata orang tu ialah kalau menanggut pepatah Melayu menanggut di air keruh ke apa tu, tidaklah. Kita cakap berkongsi. Kita sebagai perancang kewangan pun kita menghadapi kesulitan. Jadi bagaimana kita mengharuni kesulitan ini dan menjadikan mencari hikmah di sebalik kesulitan-kesulitan ini. Jadi dengan itu, mungkin saya nak bacakan ayat surah Al-Insyirah yang ke-7. Maka apabila engkau telah selesai dan dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Jadi begitu juga dengan kita lah. Lepas kita dah selesai satu urusan ni, insyaAllah kita akan bekerja keras untuk kita urusan-urusan lain-lain, untuk kita memberikan tip-tip dan pandangan-pandangan pada mereka yang mendengar, khusus pada semua masyarakat kita. Dengan itu kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladziina amanu wa 'amilus salihati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Salam Lailatul Qadar. Salam Lailatul Qadar. Take care. Bye. Salam. Jumpa lagi. Bye-bye.